Saudara, kisah yang pertama pada tengah malam ini saya nak kongsi kiriman daripada pengirim kita yang bernama Suhana. Ini terjadi di sebuah pesawat. Di dalam sebuah pesawat, beliau telah pun menaiki domestic airline. Ya, katanya tak nak sebutkan nama syarikat ini. Tapi domestic airline ini telah pun digunakan khidmatnya dari lapangan terbang di Jakarta untuk terus terbang ke kawasan di Surabaya. Pengalaman saya memang tak dapat saya lupakan. Pada waktu saya menaiki pesawat ini, saya dah beberapa kali, kata Suhana, menaiki pesawat. Waktu tu adalah antara waktu dalam pesawat yang paling tak ramai penumpang. Paling tak ramai penumpang. Jadi bila tak ramai penumpang, lazimnya ni kita ada kalanya duduk di mana-mana saja. Ada yang cari tempat untuk duduk di tepi tingkap, ada yang cari tempat untuk duduk untuk baring. Dijadikan tempat seat yang kosong tu, kesemua armrest akan diangkat dan akan dibaring macam katil. Saya tidak. Saya akan duduk di tempat yang sama. Waktu tu penerbangan pergi ke Surabaya, KC. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya berada dalam pesawat seorang diri. Kemudian saya nak pergi ke tandas. Ini adalah penerbangan pada waktu malam. Saya nak pergi ke tandas lepas kapal terbang, ya, berlepas daripada lapangan terbang. Dah pun boleh bangun, saya pun bangun. Bangun dalam perjalanan menuju ke arah tandas, saya ternampak di tempat duduk belakang, KC. Alangkah terperanjatnya, saya dalam hati tertanya, sampai gini sekali saya benar-benar terlihat dekat tempat duduk paling belakang, armrest kerusi pesawat ni diangkat. Kemudian dekat atas tu, KC bayangkan, ada sesuatu sedang baring. Yang saya ternampak adalah seseorang yang telah pun dikafankan sama seperti makhluk pocong. Dekat belakang tengah baring dekat atas kerusi pesawat. Bila ternampak, astaghfirullahalazim, dalam hati saya, sampai gini sekali nak transport mayat. Macam ni sekali. Mungkin ada kematian dan mayat ini ataupun jenazah ini dibawa naik pesawat untuk hantar ke Surabaya untuk dikebumikan. Saya tidak pasti. Tapi bila ternampak ni, terbaring ni, ya Allah, kisi terperanjat, tersintak saya dibuatnya. Saya terus masuk ke dalam tandas untuk lepaskan hajat kecil. Sambil tu terfikir, macam mana boleh naik pesawat macam ni Macam-macam Jadi selepas habis, saya pun keluar dari tandas. Saya jalan, saya nampak sekali lagi, ya, katanya di sini, ya, berbungkus seperti orang yang dikafan tengah baring dekat belakang, dekat seat paling belakang. Saya pun jalan ke depan, duduk dekat seat saya. Pendengar Ria 897 FM. Jadi bila dah nak turun, saya sengaja mengambil masa yang lama. Saya duduk dulu, saya pastikan semua orang dah turun, ya, dah turun dari pesawat. Saya pun bangun. Saya terjenguk-jenguk dekat belakang, tertengok-tengok dekat belakang. Yalah, ada tak orang akan datang masuk mengangkat jasad ni keluar. Tengok punya tengok. Tetapi tak ada orang pun yang masuk ke belakang. Yang menjadi tanda tanya apabila saya tanya bersama dengan seorang pramugari. Ya, seorang pramugari. Saya tanya dalam bahasa Inggeris. Saya tanya padanya, boleh tak kau periksakan dekat tempat seat belakang? Boleh ke angkat mayat sampai macam tu? Dia kata, sorry, aku tak faham apa kau cakap. Dia balas balik dalam bahasa Inggeris. Kemudian saya katakan, tak ada, boleh ke dekat belakang tu? Mayat siapa tu? Naik pesawat macam tu, seram Jadi dia kata pada saya, mayat apa ni? Saya cakap pasal apa ni? Rupa-rupanya
Bayangkan pendengar Ria 897. Rupa-rupanya dekat belakang tu memang tak ada benda. Saya yang ternampak-nampak. Sebab waktu tu saya nampak ada 2 orang pramugari berjalan menuju ke arah belakang untuk tengok. Ya, berjalan menuju ke arah belakang untuk tengok ada tak jasad yang berbungkus dengan kain putih macam pocong. Datang balik negatif katanya. Negatif. Maknanya tak ada lah. Boleh saya tahu dekat mana awak terperasan ternampak 7 FM? Akhirnya kata Suhana, saya keluar. Dan masih lagi saya macam rasa tak puas hati. Mungkin kata dia di sini Suhana menceritakan kemungkinan mayat ini ataupun jasad ini, jenazah ni dibawa naik pesawat secara haram, illegal. Oleh kerana boleh tutup sebelah mata, mereka bawa naik jenazah ni dan betul-betul letak di tempat seat paling belakang dengan harapan orang tak perasan. Ya, sebab pesawat pada malam tu memang sangat-sangat kurang, tak ramai yang naik. Jadi bila saya katakan saya ternampak, kata Suhana, dekat belakang tu ada sesuatu, mereka mungkin konon-kononnya pergi belakang untuk periksa, datang balik katanya tak ada. Ini kiriman daripada Aminah, Sri Aminah berkongsi. Assalamualaikum, dan ada soalan sebenarnya. Saya nak bertanya kepada para pendengar Ria tentang cermin. Adakah cermin ni tempat mana hantu ataupun syaitan, jin boleh masuk dan tinggal dekat dalam cermin? Ini berlaku pada saya dalam rumah saya beberapa kali ketika saya sedang kata beliau nak bersolik lah untuk ke tempat tugas. Jadi saya ni masuk kerja pukul 8 lebih malam. Jadi seringkali saya nak siap-siap tu sekitar waktu maghrib lah. Jadi waktu maghrib tu akan duduk depan meja almari solik dalam biliknya, akan pakai makeup, anu rambut. Jadi waktu maghrib tu adalah waktu beliau bersiap ketika sekiranya beliau bertugas pada waktu malam. Jadi pendengar Ria 897 FM, kejadian ini berlaku bukan sekali, beberapa kali pernah menghantui saya. Saya sedang sikat rambut ni, tiba-tiba saya terdengar bunyi macam orang buka pintu lah. Macam kononnya ada orang baru balik. Saya ni adalah seorang ibu tunggal. Saya menetap dalam rumah ni bersama dengan ibu saya. Ibu saya ni pula suka sangat merayap lah. Kadang-kadang nanti bangun pagi, dia ada kalanya tolong saya dah masak, dan dia akan keluar pergi rumah anak-anak yang lain. Kadang-kadang dia akan jalan pergi jumpa members, dan ada kalanya dia akan balik malam jam 9 lebih, kadang-kadang baru sampai rumah. Jadi saya tengah siap sedia untuk ke tempat kerja katanya di sini. Tiba-tiba terdengar orang buka pintu. Jadi saya pun toleh lah. Saya toleh untuk tengok pintu ibu saya yang balik lah. Tapi tak ada orang. Tengok, saya pusing terdengar orang macam nak buka pintu. Saya toleh, tak ada orang masuk ke dalam rumah dan belum ada sesiapa yang balik. Dalam rumah tu hanya beliau dan ibunya yang tinggal. Masalahnya ni, bila saya toleh, saya terperasan daripada mata saya sebelah, mata saya sebelah kanan ni, saya dapat lihat cermin. Walaupun tak dapat lihat dengan sepenuhnya, sedikit sebanyak dapat beri gambaran kepada anda semua. Saya ternampak cermin, saya toleh kepala, patutnya cermin ni pun toleh ikut saya memandang ke arah yang saya pandang lah. Jadi bila saya toleh, saya tengok tak ada orang ketuk pintu, baru saya terperasan cermin saya tak toleh, dan cermin saya ni refleksi saya sedang merenung dan tenung ke arah saya. Bila saya tengok balik cermin, saya dapat lihat matanya terkelip sendiri, padahal mata saya tak kelip pada waktu itu. Casey, itu punyalah seram. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya. Saya cuba beranikan diri, saya bangun dan saya kuatkan semangat saya, sebab saya tak nak takut nanti susah kalau saya nak duduk rumah seorang diri, sebab saya selalu akan berada di rumah seorang. Kadang-kadang ibu saya dah tidur, kadang-kadang ibu saya tidur rumah adik-beradik yang lain ataupun anak-anaknya yang lain. Jadi itu satu malam saya terdengar dan ternampak. Malam kedua tengah tidur dekat atas katil. Sumpah Casey, saya tengah tidur dekat atas katil, sekali lagi saya terdengar. Kali ini pintu bilik saya ketegeng.
ada orang tutup pintu bilik ke si. Saya buka mata, memang pintu bilik saya tertutup. Siapa buat saya tak tahu. Kemungkinan mak saya, kemungkinan juga ya anak, katanya kemungkinan mak saya yang membuat ataupun membuka tutup pintu. Jadi saya tengok, perhatikan lama-lama. Alangkah terperanjatnya, saya ternampak kali ini dengan mata saya sendiri refleksi cermin, iaitu vanity table, cermin solid saya, almari solid ni yang ada dalam bilik. Saya ternampak ada susuk tubuh dalam cermin tu yang menyerupai saya sedang tenung dan tengok saya. Apabila saya perasan dan benda ni, perasan yang saya dah perasan, dia terus lenyap kisi. Punyalah seram. Pada waktu itu memang sangat-sangat. 2 kali cermin tengok saya. Selepas kejadian itu, saya takut sangat-sangat nak tengok cermin dalam bilik itu. Saya telah pun membeli cermin yang lain, letak dekat ruang tamu, nak gunakan make up dekat situlah. Namun nak gunakan untuk di bilik, bukan tak nak buat. Beliau dalam bilik ni dah ternampak refleksi. Jadi terpaksalah, oleh kerana dia takut almari solid itu cerminnya sayang untuk dipecahkan, dibuang. Dia beli satu lagi cermin, letak dekat ruang tamu. Kali ini kalau dia nak pergi kerja, beliau akan gunakan cermin yang ada dekat ruang tamu. Persoalannya ni yang beliau tanyakan, adakah mungkin jin boleh tinggal dalam cermin? Terima kasih dan selamat tengah malam. Izinkan saya berkongsi pengalaman berikut ini. Ini datang daripada pendengar kita yang menetap di Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur, di mana ni? Okey. Kejadian ini berlaku di Damansara, di salah sebuah apartmen yang didiami oleh pengirim kita bernama Fazuli. Assalamualaikum kepada DJ yang bertugas KC. Saya pendengar MJ12 berasal dari Damansara. Saya meminati rancangan ini sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah saya kirimkan email, hanya sekadar mendengar melalui YouTube. Dan saya juga telah pun berjinak-jinak mendengar Misteri Jam 12 setiap malam secara live. Memang seronok nak bila dengar dengan kawan-kawan. Kejadian ini berlaku dekat apartmen saya. Seperti yang saya katakan awal tadi, saya sebelum ini mendengar Misteri Jam 12 melalui YouTube. Itu pun saya dengar tempat kerja. Ketika sedang buat kerja, saya akan hidupkan YouTube. Sememangnya Misteri Jam 12 ni rancangan yang kita tak perlu tonton, hanya boleh dengar. Jadi kita dengar, sambil itulah saya akan buat kerja. Dan baru-baru ini, kata Fazuli, saya mendengar MJ12 secara langsung melalui aplikasi Mi Radio. Kesi saya menetap di apartmen ini yang saya sewa bersama dengan beberapa orang rakan yang lain. Menyewa apartmen ni lah dekat Damansara. Dan saya mula dengar pada waktu malam. Nak kalau esok tidak bekerja, pasti akan dengar rancangan Misteri Jam 12 secara live. Dalam rumah yang saya sewa, saya ada housemate. Housemate saya termasuk saya semua 4 orang. Keempat-empat lelaki kisi. Kami tidak bekerja di tempat yang sama. Tetapi katanya kami menyewa rumah ni satu persatu yang telah pun menyewa, dan akhirnya kami kenal antara satu sama lain dalam rumah yang kami sewa. Jadi pendengar Ria 897, kata Fazuli, mula mendengar rancangan MJ12 dalam rumah ni dengan 3 lagi kawan yang tinggal sebumbung. Memang seronok nak kalau kita tidak bekerja pada keesokan hari, seperti pada hari Jumaat. Saya akan cocok handphone saya menggunakan kabel dan akan saya gunakan speaker besar dekat ruang tamu. Waktu tu kita akan duduk sembang sambil minum, mendengar kisah yang dikongsi. Satu malam ni, 2 kawan saya, housemate saya, tak ada di rumah. Mereka keluar. Saya jenis yang memang kalau tak ada duit ataupun tak cukup duit, saya tak suka keluar. Jadi waktu tu memang saya tengah bajet nak bayar dan nak membiayai sesuatu. Saya duduk dalam rumah mendengar rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan seorang lagi housemate. Tengah dengar, saya tengok tiba-tiba housemate saya ni tertidur dekat sofa. Dia tertidur.
Saya tengok dia, alamak, dah gone case lah. Tak apa, saya seorang terus dengar rancangan KC Misteri Jam 12. Tengah dengar rancangan ni, tengah dengar saya terdengar ada orang beri salam dekat pintu. Assalamualaikum. Orang beri salam. Dan saya ingatkan, 2 orang housemate ni dah balik lah. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Tiba-tiba kawan saya yang tengah tidur ni, ini berlaku pada saya, terpulang pada KC dan para pendengar nak percaya ataupun tidak. Yang tengah tidur ni, mata pejam, dia tengah baring dekat atas sofa. Dia, matanya pejam, dia menjawab, katanya, "Kenapa kau jawab?" Saya macam, siapa yang jawab ni? Pendengar Ria 897 FM. Saya rasa macam suara bercakap, "Kenapa kau jawab?" Datangnya daripada teman saya, tetapi dia kan tidur. Waktu tu saya dah tahu ada sesuatu tak kena. Niat di hati nak teruskan mendengar rancangan MJ12, tapi oleh kerana saya pun tak nak menerukkan lagi keadaan, saya matikan radio dan dah masuk bilik untuk tidur. Teman saya yang tengah tidur dekat sofa, saya kejut dia beberapa kali. Eddie. Eddie, pergi masuk bilik tidur lah. Aku dah nak tidur ni. Masuk bilik Saya kejut Eddie suruh bangun masuk bilik dia tidur. Saya pun masuk bilik saya. Saya nampak Eddie bangun, Casey, bila tengah baring atas katil. Nampak Eddie bangun, lalu depan pintu bilik saya, pergi masuk ke biliknya. Saya nampak tiba-tiba tengah nak tidur, saya dengar bunyi. Eddie memang kalau tidur akan berdengkur. Tapi saya bangun, saya keluar tengok, rupa-rupanya Eddie kawan saya ni masih sedang tidur dekat atas sofa seorang diri. Ya Allah, Kisi, meremang bulu rumah. Tadi kan aku nampak Eddie bangun masuk bilik. Eddie bangun, Di. Ini gone case, tak nak bangun, Kisi. Tak nak bangun. Jadi apa yang saya buat? Pada malam tu saya buka lampu. Saya memang jenis yang penakut. Buka lampu, tutup pintu dekat dalam bilik. Saya cuba tidur untuk lelapkan mata. Bayangkan, pendengar Ria 897 FM. Selepas mendengar rancangan MJ12 secara live, kemungkinan berlakunya gangguan-gangguan yang disebutkan awal tadi. Baik, pada pagi ini bersama dengan saya di ujung talian kita ada pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Okey, saudara Is. Is, panggilan dari mana, Is? Coba dari panggilan dari Bulan. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman yang tak dapat saya lupakan hingga hari ini. Ianya berlaku pada tahun 2007. Okey, waktu tu saya bekerja sebagai delivery McDonald's di Toa Payoh Lorong 1. Dan masa malam tu dalam jam 11 lebih, saya tak ingatlah hari apa tu. Dan saya ada buat pengantaran di Mediacorp. Di Mediacorp, ya. So saya ramai yang berkata di sana agak geram sikit lah. Ini Mediacorp lama lah. Mediacorp lama, ya. Dekat kawasan Bukit Brown Ya, betul. Jadi setibanya saya di Olive Road, betul tak? Olive Road. Ada lalu di Road, betul. Sana banyak pokok-pokok besar yang tinggi semua. Sementara tengah jalan ada selekor. Tiba-tiba ada satu burung yang besar warna putih. Dia berada di atas pokok dan terus terbang ke atas saya lah, ke arah saya, di atas kepala saya. Lalu saya berhentikan motosikal dan dia menoleh ke belakang. Ya Allah, saya begitu terkejut melihatnya. Rupanya bukan burung, ianya adalah seorang manusia yang berwajahkan berbentuk burung besar.
Saya melihat dia sedang menyangkung, kata orang putih dia squat down. Lalu dia menutup kepalanya. Dan saya sempat melihat kaki tangannya, mukanya semuanya putih, dan matanya berwarna merah. Sebab itu saya terus cabutlah, saya terus pick up, terus pergi ke Mediacorp. Jadi akhirnya makanan tu dihantarlah. Ya, sempat dihantar. Jadi selepas dihantar, saya ingin balik ke McDonald's semula. Jadi saya rasa di situ tak ada jalan lain. Saya ingat nak cari jalan yang alternatif lah. Jadi saya terpaksa jalan situ juga. Jadi bila tibanya tempat kejadian tu, saya rasa macam ada satu keberanian untuk melihat semula lah di atas pokok, mencari-cari. Walaupun penduduk rumah saya berdiri, saya beranikan diri lah tengok. Tapi tak ada pula. Janganlah minta takut nanti tengok terus tak boleh bergerak, nanti tersentak kat situ. Itulah pengalaman ngeri saya lah yang tak baru-baru. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, 66911897. Ini datang daripada Zila. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pernah dukung anak saya 5 tahun balik daripada menghadiri ada Shelly kawan jemput Shelly kawan, maklum dah jumpa kawan, satu pagi baru balik. Dalam perjalanan saya mendukung anak saya, sebab saya bawa anak saya sekali ke Shelly ni, berusia 5 tahun, dia dah tidur lah. Saya tengah dukung dia, dah tertidur kisi. Jadi bila saya dukung berjalan menuju ke arah tempat letak kereta. Shelly ini terletak di East Coast. Saya ingat lagi, tengah dukung anak, tiba-tiba saya dengar suara orang menangis. Sumpah kisi, pada mulanya saya ingatkan yang menangis tu adalah anak saya. Saya cuba tengok, anak aku masih tidur ni, tak apa. Terus masuk kereta, letakkan dia dalam kenderaan, kemudian hidupkan enjin, saya tinggalkan tempat letak kereta. Dan kemudian menuju ke arah rumah, balik ke rumah. Sampai rumah, anak saya masih tidur. Saya letakkan dalam bilik anak saya, tengah tidur ni saya angkat, masuk dalam biliknya, buka sepatu semualah. Kemudian saya pun pergi tandas untuk bersihkan diri. Saya keluar dari tandas, saya ternampak anak saya, anak lelaki saya yang baru saya letak dalam bilik atas katil katanya. Baru letak ni. Masuk tandas, saya buang air kecil. Ya, saya cuci muka sikit, kemudian keluar dari tandas, nak masuk sana. Anak kecil saya tengah duduk dekat ruang tamu, tetapi mata dah pejam, mengantuklah tu. Persoalannya, siapa yang angkat dia keluar ataupun kenapa dia keluar? Ini pengalaman yang dikongsi sama peristiwa yang berlaku ni. Benar ataupun tidak, ingat jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Jadi katanya di sini, anak saya dekat ruang tamu, kemudian saya datang ke anak saya kejut. Danish. Mama. Danish, kenapa Danish tidur luar? Mama kan dah letak dalam bilik tadi. Mama tak nak masuk bilik, dalam bilik ada nenek. Anak saya ternampak kelibat seorang gadis. Anda bayangkan, dalam bilik dia buka mata, dia ternampak anak saya yang masih kecil, yang kemungkinan tak tahu apa tu jin, syaitan, hantu. Dia nampak dalam bilik ada seorang nenek tengah duduk dekat katil dia. Dia terus bangun dan tinggalkan biliknya untuk tidur dekat ruang tamu. Hello Ria, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, siapa bercakap ni? Nama saya Roslan. Cik Roslan Cik Roslan, panggilan dari mana? Daripada Bukit Batok. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan Cik Roslan. Okey, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya yang berlaku tahun 1980. Apa yang berlaku pada tahun tu? Okey, masa tu anak saya yang pertama lagi baby. Jadi dalam perjalanan malam tu, habis ada jemputan dekat Pagoh. Dekat Johor. Jadi dalam perjalanan tu, saya dengan arwah nyai saya, arwah pakcik saya, dengan orang rumah saya, dengan saya dalam satu kereta.
dalam perjalanan Pagu tu, itu jam highway baru nak siap. Belum siap. Belum siap pun. Jadi, kehabisan minyak. Kehabisan minyak dekat Pagu tu, itu jam orang rumah saya, rambutnya panjang sampai ke betis. Assalamualaikum. Jadi, rambut dia panjang sampai ke betis tu, dia nak tahan kereta ni, dia tahan kereta lari. Makin dia tahan kereta lari, ke tengah, elak-elak. Jadi, pakcik saya, arwah pakcik saya, bagi saya, saya biar masuk dalam ni dekat. Jadi, saya pula dukung dengan baby saya. Jadi, ini kereta ni datang, dia berhenti. Dia cakap, oh, nanti saya datang balik. Kereta kecil tau, kereta Fiat lama, kecil. Nanti saya datang balik. Tunggu dekat 1 jam lebih, dia tak balik-balik. Pakcik saya, arwah pakcik saya cakap, ini temberang lah ni Cina, dia cakap. Temberang. Tadi datang dengan Mercedes. Dia cakap, abang sedut saya punya minyak, taruh dekat kereta, dia cakap. Jadi saya cari alat ni nak untuk sedut minyak daripada kereta dia, nak transfer dekat kereta saya ni. Saya masuk dalam hutan. Nampak getah paip besar lengan. Panjangnya dalam sedempa gitulah. Jadi itu juga saya pakai. Saya sedut sampai tertelan minyak dah. Ya Allah. Mulut saya sampai bengkak lah. Jadi saya sedut tu saya tahan tau. Dapat agak dalam setengah pipe tu kan. Saya tahan sampai kereta saya penuh. Itu dia kasih kad, dia cakap, ini mana ada orang berani berhenti, dia cakap. Saya ada baby lepas saya berhenti, dia cakap. Jadi di jalan lupa je doktor lah, Casey. Dia cakap, doktor dia kasih kad je. Dia cakap, ni kad saya. Kalau ada apa-apa jumpa saya, dia cakap. Dia tinggal balik lah. Saya pun balik ke Johor. Tak jadi pergi Pagu. Itulah cerita dia. Wah, seram kisah anda ni Ini bila anda cakap Lebuh Raya tu belum siap lagi Belum siap. Memang gelap. Jadi ini dan kalau belum siap laluan mana digunakan? Jalan dalam lah. Jalan dalam. Jalan Lebuh Raya tu juga. Oh, tapi belum siap sepenuhnya. Memang gelap habis gelap. Wow. Ini zaman lama ni Terima kasih abang kena berkongsi. Terima kasih. Highway masih belum siap pun. Wow. Macam mana tu keadaan highway belum siap Terima kasih bang. Terima kasih kembali. Yang ini daripada Ibni Abu Sayyuf. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Tempoh hari ikut pakcik pergi kubur waktu malam. Tak tahu apa hajatnya sebab aku jenis orang yang tak suka kepo dan bertanya. Pakcik minta tolong sebab dia tak ada kenderaan. Jadi aku ada van. Dia tanya boleh tolong tak pakcik esok malam nak pergi kubur. Kata okey lah. Aku pun tak tanya nak buat apa pergi kubur lah. Macam-macam soalan Dan katanya tempoh hari tu telah pun memandu ke rumah pakcik dan jemput beliau naik van dan pergi ke tanah kubur. Jadi pakcik aku kata, okey, kau tunggu sini, pakcik nak buat something. Pun aku tak tanya juga, dia pergi tinggalkan sorang-sorang jalan dekat kubur. Aku duduk dalam van sorang-sorang. Mula-mula tak buka radio lah, ialah sunyi sepi tiba-tiba rasa meremang pula tengok keadaan kubur yang sunyi sepi dengan bunyi cingkrik begitu kuat. Terus buka radio pula pada waktu tu, rancangan Misteri Jam 12 on call. Rancangan ulangan MJ12 Dah lah dekat kubur. Lepas tu terdengar MJ12. Dan selepas tu, apa yang berlaku kata beliau, okey, selepas hantar pakcik pun datang balik. Ternampak dekat tangannya ni ada plastik bag dan dalam plastik bag tu kalau tak silap berisi tanah. Satu bag plastik besar penuh tanah.
Dia kata, okey jom jalan. Dan sampai ke saat ini, aku tak tahu apakah tujuannya pakcik ambil tanah tu. Beliau kata beliau nak tanyalah para pendengar. Kalau ada pendengar-pendengar yang memang faham dan fasih dalam hal ni, apakah sebenarnya tujuan pakcik aku ni pergi ambil tanah dekat kubur? Untuk apa tu? Dia nak tahu. Itu saja, minta maaf. Kisahku bukan tentang nampak hantu, tetapi satu perkara misteri yang berlaku. Baik saudara, tadi saya katakan dalam hampir setiap rumah mungkin ada barang ni. Dan saya katakan berhati-hati ya. Kalau anda memiliki barang ni dalam rumah. Ini selepas saya membaca kisah yang dikongsi sama oleh teman kita, oleh pendengar kita. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Barang yang dimaksudkan adalah sikat. Sikat tapi bukan sebarang sikat. Ini sikat buluh. Sikat dibuat daripada buluh. Jadi gigi sikat tu, keseluruh sikat tu dibuat daripada buluh. Pendengar kita ni telah pun membeli sikat buluh ni bila dia kunjungi sebuah daerah dekat kawasan Indonesia. Katanya sikat buluh ni cantik sangat. Dia suka. Jadi dia pun beli dengan harga yang begitu murah, bawa balik ke Singapura, bawa balik ke rumah. Malam-malam hari, dengar orang gesel-gesel sikat. Pada mulanya tak tahu itu bunyi sikat, kata beliau. Pada mulanya saya tak tahu itu bunyi sikat. Saya ingatkan tak tahulah bunyi apa, tapi kedengaran macam bunyi orang cakar tau Kisi. Pada mulanya. Sampaikan pada satu hari, saya ada seorang anak saya mengambil sikat tu. Saya ingat lagi saya dengan suami tengah duduk dekat ruang tamu jam 8 lebih malam. Anak saya berusia 5 tahun. Mengambil sikat. 2 sikat dia gesel sebab saya membeli 2 sikat yang sama. Mengambil 2 sikat tu, kemudian dia gesel antara satu sama lain. Krek, krek, krek. Abang. Bang. Apa? Abang dengar bunyi tu? Krek, krek. Selama ni sikat ni tak? Selepas kejadian tu baru dapat tahu Kisi. Kawasan yang saya beli sikat tu balik ke Singapura. Sikat tu dahulunya, saya adalah tanya beberapa orang rakan. Sikat buluh ni, satu ketika dahulu, orang-orang dulu ni dia banyak imajinasi, banyak cerita dongeng. Antaranya berkenaan dengan makhluk halus, cerita misteri berkenaan Pontianak. Barang siapa Pontianak ni dia ada kain tu, dia macam kain selendang. Yang dibalut dekat leher dan memanjang kain selendang putih panjang. Barang siapa yang dapat pegang kain selendang Pontianak, dia boleh memiliki apa saja yang dia hajatkan. Itu kata orang pada waktu itu. Jadi orang-orang dulu dia ada cara-cara nak memanggil Pontianak. Antaranya menggunakan sikat buluh ni. Sikat buluh ni katanya dengan bacaan mentera yang saya tak tahu, kata beliau. Tapi sikat buluh ni ambil 2 dengan bacaan mentera yang tepat. Kemudian sambil tu gesel kedua-dua sikat giginya antara satu sama lain. Krek, 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 krek. Ia menghasilkan bunyi-bunyian seperti orang tengah cakar. Dan ini akan menarik kedatangan Pontianak ke rumah anda. Jadi anda bayangkan saudara, sikat dulu. Ini tak tahulah, ini yang diceritakan di sini. 2 sikat buluh digesel akan menghasilkan bunyi. Bunyi itu macam bunyi cakaran, bunyi cakar, orang sedang cakar. Dan bunyi ini akan mengundang Pontianak datang ke rumah anda. Wow. Seram Sebab itulah sikat buluh ni yang saya beli, rupa-rupanya bukan kosong Ada sesuatu sampaikan anak saya tertarik untuk bermain dengan sikat ni. Jadi itulah kisah yang dikongsi sama. Terima kasih Casey. Harap dapat Casey bacakan dan ketengahkan. Juga selamat tengah malam. Hello Ria, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ni Haidar Abdul dekat Casey. Dengar Casey?
Jelas? Boleh dengar jelas? Boleh. Baik. Pengalaman tentang apa ni, Haider? Okey. Saya seorang suami tunggal. Jadi, maksud saya suami tunggal, saya tak lama dulu. Waktu tu saya baru berumah tangga. Isteri saya seorang pramugari. Sampai sekarang lah, dia pramugari. Jadi, waktu saya baru rumah tangga tu, belum ada rumah sendiri, tinggallah rumah mak mentua. Jadi, kisah ni kat rumah mak mentua lah. Jadi, mak mentua saya seorang janda. Jadi, rumah besar saya waktu pindah tu, saya tidur bilik master bedroom lah. Jadi, master bedroom ada toilet dia semua. Jadi, pada satu malam ni, dalam saya tidur sendirian, saya tidur menghadap ke tingkap. Jadi badan saya menghadap ke pintu bilik. Jadi dan toilet pun dekat dengan tepi tingkap lah. So saya tengah tidur lenyap dalam pukul 2-3 pagi gitu. Di belakang saya tidur di sebelah samping dekat dengan toilet. Jadi tiba-tiba saya rasa impression on the bed. Lepas tu dengan katil pun bunyi klik, saya sadar tu buka mata. Lepas tu dalam hati saya terfikir, aku ni seorang ke bini aku kat Singapura ni? Saya terfikir sejenak. Saya fikir baik, aku seorang, bini aku balik. Jadi kemudian saya terus dalam hati, saya mula baca Ayatul Kursi. Lepas tu sampai saya baca Ayatul Kursi tu, saya pusing menghadap ke kiri saya dan capai bantal. Ada apa lah rupanya sebelah kiri saya. Tak apa. Jadi saya sambung tidur, jalannya tidur. Dalam 2 jam kemudian, saya dengar lagi sekali seperti orang naik atas katil saya. Dan ini kali saya confirm ada benda yang naik atas katil saya. Tetapi bila saya pusing nak bangun terus, saya kena empap. Ronta. Masa baru sambil cuba baca baru terbaca Ayatul Kursi sampai dah ronta tu kan. Baru terlepas. Dah terlepas orang cakap betul lah ada benda. Ada orang kata kalau itu sleep paralysis. So saya tak sleep paralysis. Lepas tu setelah tu jadi saya tidur balik. Besok pagi bila saya bangun, saya teringat sesuatu yang ada kat dalam toilet bilik saya. Hari sebelum tu saya telah pergi krematorium. Guru besar saya mati, seorang beragama Kristian. Jadi di krematorium tu, setelah dibaca eulogi, kita di krematorium tu dia punya hall besar untuk orang Kristian. Jadi mayat dia akan dibawa sekali dan dia di tangga, di hall tu. Seperti event room lah. Jadi kita semua disuruh ambil di ujung tangga tu ada pasu banyak bunga. Ambil satu bunga, taruh di mayatnya, kita pusing satu putaran, pergi balik tempat duduk lah. Jadi semua pergi jalan, pergi kat pasu, ambil bunga, taruh kat mayat, ambil bunga, taruh kat mayat, jadi lepas tu kita pastikan untuk mayat tu masuk dibakar. Setelah habis muka mayat tu, saya nak bergerak, saya nampak bunga, saya penggemar bunga. Saya suka bunga gembira, bunga daisy. Jadi si bodoh Hamlau ni nak pergi ambil daripada satu kat pasu tu satu bunga untuk bawa balik. Jadi saya bawa balik, taruh ke dalam toilet kat rumah punya pasu. Sebab itulah saya rasa saya kena gangguan tu. Tapi besok paginya saya ambil bunga tu, lepas saya buang, tak ada apa-apa masalah lagi. Lagipun mak mentua saya seorang yang warak, selalu mengaji kat rumah. Jadi saya tak rasa ada benda-benda yang kacau lah sepatutnya. Tapi saya rasa ada kena mengena dengan bunga lah. Jadi untuk pengajaran, jangan bawa balik bunga lah, pandai-pandai kan. Ambil daripada tempat mandai krematorium lagi. Bahlul. Itulah milik orang Itulah. Saya ingat belen-belen, ni belen-belen. Sayang ni bunga ni belen-belen kat sini. Ambillah satu, taruhlah kat toilet cantik. Jadi dekorasi dalam rumah lagi. Terima kasih pada anda selamat memandu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara. Sementara saya nantikan panggilan. Ini datang daripada Rozi, Kak Rozi. Assalamualaikum Dik Kisi. Waalaikumsalam Kak Rozi. Kak Rozi pendengar peminat setia tahu Kisi daripada Pontian. Dan kakak nak bercerita ni satu peristiwa yang berlaku. Ini ketika anak kakak, seorang anak kakak ni lah jatuh sakit. Jadi kakak tak nak cakap lah sakit pasal apa. Tapi sakitnya bukan sakit
yang biasa. Itu yang boleh kakak ceritakan pada Casey, kata Kak Rozi. Bila anak kakak jatuh sakit ni, dia sering duduk rumah, ya, dan kakaklah menjadi temannya. Memang kesian melihat keadaan. Dipendekkan cerita, malam-malam hari kakak ni suka masuk bilik anak, tengok dia tidur ke tak, dia okey ke tak, boleh kakak tolong ke tak. Jadi masuk bilik anak, nampak anak ni tengah tidur dekat atas katil, ya, tengah tidur. Bilik tu gelap lah, lampu tutup, tengah tengok anak. Tiba-tiba kakak terperasan dekat tepi anak. Anak kakak ni anak perempuan, rambutnya pendek, dan dekat bahu ni nampak macam ada rambut panjang. Tertanya-tanya Casey, rambut siapa lah yang kakak ternampak Masuk bilik terus kakak tolak kakak tolak bahu anak nak tengok ni. Kakak tengok rambut tak ada. Tapi sebelum tu bila kakak menjenguk bilik anak perempuan, kakak ternampak ada, katanya Kak Rozi berkongsi pengalaman, ya. Jadi ternampak dekat bahu anak kakak ni tengah baring ada rambut. Tolak bahu tu, tengok rambut hitam tu hilang. Keluar dari bilik, pandang ke belakang, kakak nampak ada perempuan peluk anak kakak. Sumpah Casey, perempuan tengah peluk anak kakak. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Siti. Oleh kerana kakak takut nak kejut dia, kakak ketuk tembok, ketuk pintu. Siti bangun, Siti. Waktu kakak tengok tu dah tak nampak lah Casey. Berjumpa dengan pakar, kakak beritahu pakar tentang apa yang berlaku pada anak kakak. Sebab itulah anak kakak ni tak bermaya nak keluar rumah, tak bermaya nak berjalan. Rupa-rupanya selama ini, bila anak kakak menjalani proses rawatan, pakar tu mula membaca surah-surah ruqyah, anak kakak mula menurun. Bila anak mula menurun, pakar baca, kasih sakit, kasih panas. Baru pakar tanya, siapa hantar kau? Apa kau buat urusan kau? Dan pakar ni, dia akan tanya satu soalan, kau duduk dekat mana? Sebab dalam tubuh manusia, kalau dia duduk dekat bahagian-bahagian tertentu, kena tahu. Dia duduk dekat bahagian ni, akan berlakunya penyakit ni. Dia duduk dekat bahagian ni, akan berlakunya penyakit macam ni. Ini adalah kerja jin. Masuk dalam tubuh manusia, dekat bahagian-bahagian tertentu untuk sakitkan manusia ni. Jadi pakar ni bertanya depan kakak. Dia tanya, kau duduk mana? Katanya, kau tak perasan ke? Kau tak perasan? Dia tak boleh bangun, nak jalan pun penat. Rupa-rupanya Casey, pakar dapat tahu, amat sedih sangat-sangat. Dia dalam keadaan sedang mengangkat anak kakak, macam angkat dia tau, macam pakai haversack, macam pakai beg, tengah cang dari belakang. Sebab tu pertama kali anak kakak pernah beritahu, katanya, Mama, shoulder belakang dengan pinggang sakit lah. Rupanya makhluk ni dah berpaut dekat belakang anak kakak. Ya Allah Casey, perkara ini baru dilaporkan berlaku. Dan kakak pun tak berani, katanya, nak ceritakan lebih lanjut. Kakak harap semua dapat mendoakan kakak dengan anak. Terima kasih dan selamat tengah malam.